Assalamualaikum anak-anak, bertemu kita lagi pada sesi pembelajaran. Okey, pada minggu ini kita akan masuk topik yang baru iaitu reka bentuk makanan. Pada hari ini kita akan mempelajari dua subtopik. Yang pertama, 2.6.1 mentakrifkan reka bentuk makanan dan 2.6.2 iaitu menjelaskan kepentingan reka bentuk makanan. Reka bentuk makanan berkait rapat dengan kehidupan manusia kerana makanan merupakan keperluan premier manusia. Keperluan setiap individu adalah berbeza dipengaruhi faktor-faktor fisiologi, agama, budaya dan geografi. Okey anak-anak, hari ini ada dua subtopik. Subtopik yang pertama, 2.6.1 mentakrifkan reka bentuk makanan. Kedua, 2.6.2 iaitu menjelaskan kepentingan reka bentuk makanan. Kita pergi kepada subtopik yang pertama iaitu mentakrifkan reka bentuk makanan. Kita pergi kepada takrifan reka bentuk. Apakah takrifannya? Pengetahuan tentang penghasilan idea secara terancang untuk menghasilkan produk. Kedua, reka bentuk adalah produk yang dihasilkan perlu mempunyai nilai estetika, fungsi, keupayaan, pembuatan dan kebolehpasaran. Seterusnya, kita pergi kepada takrif makanan. Sesuatu makanan yang boleh dimakan dalam bentuk pepejal atau cecair dan dihasilkan daripada haiwan dan tumbuhan. Itu adalah takrif makanan. Ciri-ciri makanan terdiri daripada pelbagai tekstur, rupa, bau dan juga warna. Seterusnya kita pergi kepada takrif reka bentuk makanan. Takrif yang pertama ialah aktiviti merealisasikan idea kepada bentuk makanan yang melibatkan inovasi dan kreativiti. Kedua, reka bentuk makanan dipengaruhi oleh permintaan, budaya, sosial, tempat dan cara hidup sesebuah masyarakat yang berubah mengikut trend. Ketiga, reka bentuk makanan menawarkan sumbangan inovatif dalam industri makanan yang berkembang secara berterusan. Seterusnya kita pergi kepada aspek reka bentuk makanan. Terdapat 4 aspek reka bentuk makanan. Yang pertama, proses, kaedah dan ruang tempat produk diproses, diedarkan dan digunakan. Aspek yang kedua ialah makanan dari segi estetika, komunikasi dan perwakilan. Ketiga, semua aktiviti komunikasi yang dilaksanakan untuk mempromosikan produk makanan. Dan yang terakhir, aspek yang keempat iaitu peralatan dan perkakasan yang digunakan untuk menyediakan dan mengambil makanan. Seterusnya, kita pergi kepada klasifikasi reka bentuk makanan. Terdapat dua klasifikasi reka bentuk makanan ya anak-anak. Yang pertama, reka bentuk susunan makanan dalam pinggan atau bekas makanan. Kedua, reka bentuk pada makanan itu sendiri. Anda boleh rujuk gambar rajah yang diberikan. Seterusnya, kita pergi kepada subtopik yang kedua iaitu 2.6.2 iaitu menjelaskan kepentingan reka bentuk makanan. Terdapat 6 kepentingan reka bentuk makanan. Mari kita pergi kepentingan yang pertama. Baik anak-anak, kepentingan yang pertama reka bentuk makanan adalah kebebasan memilih kepada pengguna. Perubahan gaya hidup dan pendapatan pengguna menyebabkan reka bentuk makanan mengalami pelbagai evolusi kreatif mengikut aliran trend masa kini.
Reka bentuk makanan yang menarik mampu menarik perhatian pengguna. Kedua, menzahirkan nilai estetika. Ini adalah kepentingan reka bentuk makanan yang kedua. Menzahirkan nilai-nilai estetika yang memberikan nilai tambah kepada sesuatu produk dan berpotensi tinggi untuk dipasarkan. Sebagai contoh, pulut kuning yang telah diberikan nilai tambah untuk kelihatan lebih moden. Seterusnya, ketiga adalah melindungi nilai sosial. Nilai inovatif dan kreatif perlu diterapkan untuk menghasilkan reka bentuk makanan yang menarik. Etika sosial perlu dititikberatkan supaya tidak menyentuh sensitiviti kaum dan juga agama. Mari kita pergi kepada kepentingan yang keempat, iaitu memberikan faedah kepada pengusaha. Membuka peluang perniagaan kepada pengusaha. Keperluan dan kehendak pengguna yang sentiasa berubah secara tidak langsung mewujudkan peluang perniagaan yang baru. Kepentingan yang kelima iaitu pembangunan sains dan teknologi moden. Reka bentuk makanan yang berkembang pesat menyumbang kepada terciptanya pelbagai jenis mesin dan juga alatan. Anda boleh rujuk gambar rajah yang disediakan. Dan kepentingan yang terakhir, kepelbagaian etika budaya. Reka bentuk makanan boleh dijadikan sumber idea untuk menghasilkan reka bentuk makanan yang menarik. Okey. Setiap kaum di negara ini boleh mempromosikan budaya masing-masing, terutamanya melalui makanan tradisional mereka seperti kaum Cina, kaum Melayu, kaum India dan pelbagai kaum yang lain. Baik anak-anak, sekian saja topik kita pada hari ini. Terima kasih. Slide ini disediakan oleh saya, Cikgu Amira dan Cikgu Nani Rahayu. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.